Sufi, silakan. Terima kasih Ridwan. Ya, saya telah pun bersedia. Di hadapan saya ada bahan-bahan tapi semestinya bukan saya lah yang akan kongsikan resepi. Kalau saya kongsikan resepi tak tahu apa jadi. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Datuk Haniza Datuk Sri Ghazali merupakan pengusaha puding raja. Assalamualaikum Datuk. Salam. Okey, jadi Datuk hari ini kita nak kongsi resepi yang cukup ikonik lah iaitu puding raja. Ada beberapa bahan di hadapan kita dan dengan kata Datuk katalah mudah je nak buat tapi saya takut kalau pada saya tak mudah nanti. Jadi antara bahan-bahannya apa yang perlu? Mudah tu tak mudah lah. Tapi kalau dah biasa, mudah lah. InsyaAllah. Okey. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, Datuk? Bahan-bahan pisang. Pisang kita pakai pisang ni. Pisang lemak manis. Pekan. Okey. Jadinya, berapa banyak yang perlu kita sediakan? Dia kalau satu mangkuk macam ni, lebih kurang 3 cc. 3 cc ni kan? Ya. Kita panggil sikat pun ada. Orang panggil sikat. Okey. Lepas tu, pisang kita goreng lah. Okey, goreng dulu. Goreng dengan minyak. Okey, yang pisang ini ni pun dah nampak menarik dah. Okey. Pisang ni manis, lemak dan manis. Jadi ini dia punya jala emas. Jala emas ni kita buat daripada kuning telur. Oh, kuning telur. Okey, hari ni tak buatlah jala emas kan. Kita cerita je. Macam mana cara-cara kan. Betul Datuk. Kita masak air gula. Okey. Dia kalau lebih kurang satu sarang dalam 30 biji tu, kita pakai 1 kilo gula. Kita masak dia dengan daun pandan. Okey. Lepas tu, sampai mendidih. Mendidih tu lebih kurang macam mendidih halus lah. Lebih kurang dalam setengah jam je lah masak. Jadi api kecil? Api sederhana. Sederhana, okey. Jadi kita huraikan telur kuning yang kita dah tapis. Jadi kita pakai corong dia yang macam orang buat roti jala tu. Roti jala tu, okey. Kita hurai dalam air gula yang tengah mendidih tu lah. Jadi kita balik-balikkan, kita angkat. Kita toskan dia sebagai air gula tu kering. Kita boleh ni lah. Jadi dia jadi macam ni. Kita try tengok kan. Tapi kalau ibaratkan kita nak buat hari ni, puding raja lebih baiklah kita buat hari semalam. Jadi dia masa tu lama jugalah ambil persediaan. Jadi lagi satu kuah dia. Okey, ya betul. Dia ada kuah dia macam custard tu kan. Dia kita pakai susu cair. Susu cair tu kita tak kisahlah. Air dia ke carnation ke FN ke kan. Ikut cita rasa kita tu. Okey. Lepas tu kita pakai kuning telur juga. Dalam kuah tu satu tin lebih kurang 2 biji. Kuning telur sahaja. Kuning telur. Okey. Lepas tu kita masukkan gula sikit. Gula tu kita kira macam ikut kita sukalah. Kalau kita tak suka manis, kita letaklah gula tu sikit je. Sebab kita dah cukup manis. Sebab pisang ni manis. Pisang ni cukup manis. Okey, ini bezanya lah. Sebab tu kena pakai pisang ni. Pisang ni manis. Bila dah goreng lagi manis. Kalau kita makan macam tu, dia manis. Tapi kalau goreng lagi manis. Jadi tak perlu banyaklah untuk kuah dia, tak perlu banyaklah gula. Tak perlu. Okey. Dan kemudian? Jadi bila tak manis sangat, dia naiklah lemak tu. Kalau kuah tu manis, lemak tu tak berapa rasa. Betul. Jadi, itulah beza dia kan. Okey. Dan kemudian itu untuk kuahnya. Untuk kuah, ini jadi saya tunjuk macam mana kita nak mulakan dia. Kita nak mulakan kita nak susun kan. Kadang-kadang kita tengok macam tu, kita tak tahu macam mana bawah dia kan. Betul. Bawah dia tu ada juga yang diletakkan letak bukan hiasan di bahagian atas. Betul. Okey. Jadi bahagian bawah tu kita mulakan dengan susun pisang lah. Okey. Dia kalau macam ni boleh makan 10 orang. 10 orang. 10 orang. Dan dia boleh tahan tak kalau kita simpan dalam peti sejuk? Kalau simpan dalam peti sejuk lebih kurang seminggu. Seminggu boleh tahan. Tapi betul-betul sejuklah peti. Takut kang peti tak berapa sejuk kang memang tak sampailah. Betul? Kan. Takut sebenarnya tak tahan tu bukan sebab peti tak sejuk Datuk. Takut sedap sangat cepat habis. Okey. Saya tunjuk macam mana susun dia ya. Mula-mula okey. Kita susun cantik ya. Kita susun dia berdiri. Pisang ni dia berdiri. Okey, letakkan keliling. Tapi kalau kita baring-baring dia pun tak apa sebab bukan nampak kan. Ya, betul. Tapi kalau kita berdiri macam ni, dia banyak sikit. Banyak pisang tu. Banyak pisang.
Okey. Yang ni kita dah goreng. Sedap kalau banyak kan, Tok? Okey. Untuk pisang ni kita goreng dia perlu lembik macam ni, tak perlu garing kan? Tak perlulah garing sangat kan. Tapi kalau kita macam mudakan sikit goreng, dia boleh je kalau nak makan terus. Tapi kalau kita nak simpan, dia tak tahan juga. Dia macam tak berapa masak sangat. Ya. Jadi Seeloknya begini sedang-sedang lah. Jangan hitam sangat, jangan cerah sangat kan. Ya. Okey, sikit lagi. Kita kena ada lapisan dia. Dia kadang-kadang kalau biasa kalau kita buat, saya lah buat untuk macam meja-meja VIP apa, kita pakai mangkuk kaki tu yang untuk seorang. Kan macam ni untuk 10 orang. Ya. Kalau yang mangkuk tu nampaklah di bahagian bawah tu semua kan. Ya. Kalau kat rumah tak apalah tu Betul-betul. Ini untuk 10 orang makan. Okey, jadi boleh fikirlah kan, ini mungkin boleh buat untuk bersama dengan keluarga anda kan. Jadi kita boleh buat menu ni, puding raja ni kan, untuk sama-sama menikmati di rumah pula. Okey, kita susunkan dia. Dah pernah rasa ke? Ya? Pernah makan? Yang ni, pernah. Oh, pernah. Sedap Tapi ke? yang Datuk punya saya tak pernah. Saya kena try Datuk punya tangan. Oh. Tak apalah, lepas ni boleh try. Boleh. Okey, sikit lagi. Okey. Dia sampai penuh. Okey, sampai kita tak nampak ada ruang di sini. Tak adalah. Kalau boleh, biarlah dia penuh kan. Dapat ramai sikit sebab dia biasa. Kalau dah dia orang makan, dia akan ambil 3 atau 4 ulas lah. Ya. Baru sedap kan makan dengan kuahnya. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Ni baru satu lapisan bahagian bawah saja ya. Jadi kalau kita susun dia macam baring-baring gitu, dia tak banyaklah, takut tinggi rendah. Jadi bila macam ni, dia rata lah. Kan. Bila kita ambil tu banyak jugalah pisang yang dia dapat sekali kan. Dia balance lah tu kan. Jadi sekarang kita dah selesai ni. Susun bahagian layer pertama. Kita letak dia punya hiasan atas. Okey. Kita letakkan bahagian atas. Ni telur ni, dia telur bukannya kita letak color tau. Oh, dia memang dia memang color telur tu macam ni. Sebab kadang-kadang kalau kita beli, kita dapat yang pucat kan. Betul. Ada kuning pucat, ada kuning macam ni. Ada yang letak pewarna kan. Tak ada, biasa tak letak. Jadi kalau kuning pucat tu, pucat lah dia lawa. Kenapa dia pucat tu? Itu atas telur lah, telur yang kita beli. Lepas tu lagi satu, kalau nak dia cantik, kita campur sikit dengan telur itik. Kuning dia. Dia akan menjadi lebih kuning lah. Tak adalah, dia kurang putus. Dia kurang putus. Itu perbezaannya. Tapi kalau telur itik tu banyak sangat pula, tak sedap juga. Dia macam keras pula kan. Bila kita makan tu, dia rasa macam ada hampas pula. Jadi kita macam, kalau satu sarang 30 tu, saya biasa letak 10 biji je lah. Susah, kita nak kena pastikan mendapat yang terbaik ya. Jadi sekarang dia punya crucial yang ni lah saya rasa tu nak buat ya. Yang ni yang cerewet sikit. Yang lain tu okey biasa mudah je. Betul-betul. Jadi kita letak ni sampai pisang tu tak nampak. Tutup sehingga lapisan tutup betul-betul pisang. Okey, sikit lagi. Telur itik tadi Datuk kongsikan tadi 10 biji ya. Jadi dia kalau kira, kalau orang cakap macam mana telur itik tak hanyir ke? Yang sebenarnya tak hanyir sebab kita dah pakai air gula tu, kita dah masak dengan daun pandan kan. Jadi tak adalah bau dia potong. Tak ada. Dia tak ada. Okey. Dia bau daun pandan. Okey. Lapisan kedua kita dah selesai. Okey, sekarang kita letak hiasan buah je lah kan. Okey. So kebiasaannya kita akan letakkan apa? Betul. Kita letak untuk hiasannya. Sekejap. Ya, okey. Kita ada
Kita ada, mula-mula kita letak ceri. Okey, ceri dulu. Ceri ni kita kira senang kita nak tengok supaya dia duduk tengah-tengah kan. Centerkan dulu. Centerkan dia. Lepas tu kita letak buah prune. Okey. Okey, kita buat bunga lah. Dia yang sebenarnya kalau ikut je susun macam mana kan. Ikut kreativiti kita lah. Ikut kreativiti time ni lagi kita nak berkarya tu. Tapi saya ni memang ikut dari dulu-dulu lah macam ni. Macam ni dari mak-mak tu ajar macam ni. Memang tak ada. Sampailah sekarang. Tak ada apa, orang kata tak ada berubah. Ya. Baik dari segi susunan dan juga resipi. Yes. Tak adalah orang kata nak bagi cair sikit ke, nak bagi dia jadi banyak sikit ke. Jadi memang tak ada. Memang dari dulu macam ni lah. Inilah rasanya. Jadi dari dulu saya buat ni daripada tahun 1978. Ya Allah, lama tu. Sampai sekarang macam ni lah. Rasa dia tetap sama. Memang tak berbeza. Wow, itu yang kita mahukan tu, kualitinya. Okey. So di bahagian tu ikut pada anda lah, kreativiti anda untuk susun. Jadi lamalah dah buat ni. Betul. Lebih kurang 45 tahun. Wow. Lama betul tu. 78. Okey, selain itu daripada saya mula kahwin tu. Belajar dengan mak mentua. Oh, ini resepi pertama untuk belajar dengan mentua. Dengan mak mentua arwah dah. Jadinya dia tukang salah seorang tukang masak istana. Istana Sadah. Jadi dari mula-mula saya kahwin tu, dia ajak bantulah. Dia kata tolong mak sebab nak buat banyak. Jadi tolong. Jadi lama-lama jadi macam minat pula dah. Betul. Ya, sebab benda ni pun perlukan skill juga Datuk kan. Bukan mudah ya. Betul. Ya. Okey. Jadi yang ni kita hias ceri hijau ni. Ceri hijau. Macam tadilah saya kata ikut je kan. Ikut kreativiti masing-masing. Tapi yang saya susun ni kita ikut zigzag. Okey. Kita letakkan jarak-jarak sikit lah. Okey. Kalau tak ada ni apa yang sesuai kita gantikan Datuk? Tak tahulah sebab saya memang kena pakai bahan yang sama. Bahan yang sama. Tapi baru saya tapi saya tengok kadang-kadang ada je dia orang isi buah laici lah apa kan. Tapi mungkinlah rasa dia lari kan. Betul. Kan mungkin dia rasa laici. Betul. Dia dah tak klasik lah. Jadi pada dulu pakai bahan ni kan. Jadi saya pakai bahan ni je lah. Betul. So rasa dia tetapkan sama lah. Okey, untuk dapatkan resepi yang original, yang inilah resepi originalnya. Tapi tak adalah kata original. Original daripada Datuk lah. Bagi saya dari dulu macam ni lah. Itu dia. Okey, jadi kita pakai yang merah. Kemudian kita boleh letak di bahagian atas. Kita susun yang bahagian kita nak susun lah yang ambil masa kan. Okey, jadi ini dia antara persediaan puding raja yang kami bawakan kepada anda. Menu dia saya kira nak susun-susun dia mungkin lebih mudah daripada nak menghasilkan ni. Jadi sebenarnya tapi kalau nak menghasilkan lagi lama. Betul. Lagi ambil masa. Dia kalau kita nak buat jala emas, lepas tu kita nak buat kuah, lepas tu kita nak goreng pisang. Jadi nak menghasilkan satu ni makan masa dekat 2 jam. Wow. Jadi lama jugalah. Betul, agak lama ya. Jadi sebenarnya kita boleh makan je lah Datuk. Makan je lah. Mudah lebih untuk kita beli. Betul. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Haniza Datuk Sri Ghazali selaku pengusaha puding raja. Terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian resepi ini. Halal kan ya Datuk? Halal. Kan lepas ni boleh makan. Baik, dan seterusnya para penonton, selain daripada resepi ini kami bawakan kepada anda juga berkenaan dengan mi sanggul Pahang tanpa memasa. Jom sama-sama kita saksikan. Okey.